Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati, yang berbahagia Ustaz Jeffrey Abu Bakar serta seluruh ahli jawatan kuasa Darul Faizin, muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, pada ayat 123. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Yang bermaksud, dan sesungguhnya kata Allah, kami telah memberi pertolongan kepada engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam perang Badar, ketika mana kamu lemah, yakni kerana jumlah tentera Islam hanya 313 berbanding dengan 1000 musyrikin. Tetapi dengan pertolongan dan bantuan Allah, Islam mencapai kemenangan. Maka bertakwalah kamu pada Allah. Moga-moga kamu mensyukuri nikmat mendapat pertolongan dan kemenangan tersebut. Jadi saya pun fikir nak cakap apa, walaupun kuliah setahun sekali. Kalau setiap bulan tak ada modal mah, kan? Kalau setiap bulan pun tak ada lah. Jadi YP dah lah ni. Terima kasih atas doa semualah. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah, terlepas bulan Ogos 2023, dengan pertolongan Allah mendapat kemenangan di Dun Pantai Merdeka, yang kedua terbesar majoriti di Kedah. Kali kedua saya masuk, kali pertama Parlimen, kali kedua Dun. Dan memang saya pun sebenarnya tak mau 2 kali saya reject. Tapi itulah yang kata qada qadar ni. Benda yang telah tertulis di sisi Allah, tuan-tuan dan puan-puan, bila rujuk surah Hadid, surah ke-57 ayat 22, tentang qada qadar. Akhirnya kali ketiga, mau tak mau saya terpaksa. Terpaksa bertanding. Semua tak mau. Saya dah reject all yang semua tak mau. Akhirnya saya terpaksalah terima. Dengan pertolongan Allah menang besar. Jadi kalau hari itu tahu nak menang besar, lama dah saya terima. Orang lain pun berebut mah kalau tahu nak menang besar. Jadi itulah ilmu kita ni, kullama zadni ilma zadni fahma bijahli. Kata Imam Asy-Syafi'i, setiap kali Allah tambah ilmu pengetahuan kepada aku, bertambah fahamlah aku ni masih jahil. Kita boleh berceramah, kita boleh berdakwah, jadi bila jadi ahli politik, jadi ahli Dewan Undangan Negeri ini, dia ada lagi ilmu yang saya perlu pelajari. Dan alhamdulillah dah 2 kali dah sidang Dun, kita pun nampak dah apa yang kita nak buat, apa yang kita nak cakap, kan. Saya pun bagi tahu kepada adun-adun lain, bab agama bagi saya cakap lah. Takkan semua orang nak cakap bab ayat, takkan semua orang nak cakap bab pertanian, kan. Sedangkan agama tak ada orang sentuh. Sebab tu kalau tengok ucapan saya, hak terbaru ni alhamdulillah hampir 90,000 orang tengok. First time lah 90,000 orang tengok. Apa nama titah ucapan sultan yang saya bahas. Jadi ini merupakan satu amanah yang besar. Dan saya pun dah selalu sebut,
Saya hanya mau satu penggal saja. Saya tak mau, saya minat dakwah. Politik saya akan bersama-sama dengan perjuangan, tetapi di segi ni memang kita tak ada kemampuan. Ini pun curi-curi main ni. Kan? Pasal Ikmal tanya ada tak kosong, cuma Ikmal silap sikit lah dalam poster. Dia tulis Ustaz Syaril, lain kali Ustaz YB Syaril. Cuma sikit aku menang banyak. Tak ada benda yang kita nak bangga. Kerana semua ni berlaku dengan kehendak Allah. Baik, jadi kita kembali kepada Perang Badar. Perang Badar ni saya nak sentuh 5 perkara pengajaran penting yang dapat kita ambil daripada Perang Badar 17 Ramadan 2 Hijrah. Pertamanya tuan-tuan dan puan-puan ialah tentang pertolongan ataupun bantuan Allah. Di dalam kita memperjuangkan agama Islam ni, jangan sesekali kita meragui janji Allah dan janji Nabi SAW. Saya mengenali Ustaz Jeffrey ni lama dah. Akhir ni tengok, alhamdulillah, beliau pun dah buat, ada pondok, ada kompleks dan sebagainya. Saya sendiri pun baru siap tahun lepas 3.3 juta. Hari Sabtu ni siapa yang ada ke lapangan, saya minta silah lah. Menteri Besar nak pergi sekolah saya. Hari tu dia tak jadi main. Sekali ni harap-harap dia jadi. Kan? Bolehlah pergi tengok Kampung Baru Pematang Barangan. Jadi tentang bantuan Allah, selama mana kita beriman, kita buat kerja untuk Allah, kita perlu yakin Allah akan memberi pertolongan. Dalam Quran surah Muhammad surah ke-47 pada ayat yang ke-7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, sekiranya kamu tolong agamaku, nescaya aku akan memberi pertolongan kepada kamu dan akan kuteguhkan pendirianmu. Makna teguh pendirian ni kita sabar sungguh. Di dalam berhadapan dengan ujian-ujian kehidupan, ujian-ujian dalam perjuangan. Dan akan kuteguhkan pendirianmu. Sabar tu salah satulah yang disebut oleh semua ulama. Bila sentuh soal akhlak, sentuh soal taqwa, sabar tu mesti ada. Sabar mesti salah satu. Orang bertakwa kena ada sifat sabar. Akhlak Islam pun ada sabar. Di atas keyakinan dan kesabaran kita, ganjarannya besar tuan-tuan dan puan-puan. Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, was-sabru thawabuhul jannah. Kesabaran ganjarannya syurga. Buat kerja Islam bukan senang. Kena banyak bersabar. Dalam Quran pun ada. Kalau pagi Jumaat di sini, saya yakin imam akan baca As-Sajadah. Pelajar akan baca Sajadah, diikuti dengan Al-Insan. Al-Insan surah ke-76. Ada 31 ayat. Ayat tentang ganjaran sabar dalam ayat yang ke-12. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Itu Allah sebut. Balasan kepada kesabaran, yakni di akhirat kelak ialah syurga. Dan kita lelaki akan diberi pakaian sutra, tuan-tuan. Sebab tu sewaktu hidup di dunia tak boleh pakai sutra, haram. Jadi kena sabar sangatlah di dunia. Yang dilarang, dicegah dan ditegah oleh Allah dan Rasul kena tinggal. Tapi kesabaran itu tidak sia-sia. Bukan kesabaran sekadar kita memperjuangkan agama Allah. Apa saja ganjarannya insya-Allah syurga. Baik. Jadi dengan pertolongan Allah, tentera Islam yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat kemenangan. Masya-Allah. Jadi ada lagi sepotong ayat Al-Quran dalam surah Shaf, surah ke-61 di pertengahan ayat ke-13. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib. Maksudnya, dan seperkara lagi yang kamu amat ingini, wahai orang-orang Islam yang beriman, yang memperjuangkan agama aku, nasrun minallah, pertolongan Allah, wa fathun qarib, dan kemenangan yang hampir. Jadi tak perlu bimbang. Selama mana kita ikhlas memperjuangkan agama Islam ni,
bantuan Allah, insya-Allah lambat laun kita akan terima. Cuma saya nak baca sepotong ayat Quran supaya kita jangan keliru. Surah ketiga Ali Imran ayat 160. Soal kalah menang, kalau Allah bagi pertolongan, siapa tak boleh nak kalahkan kita? Walaupun kita hebat, segala kelengkapan perang ni canggih, tapi kalau Allah tak tolong, tak menang. Allah berfirman, in yansurkumullah fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dhal ladzi yansurukum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ali Imran 160. Yang bermaksud, sekiranya aku beri pertolongan kepada kamu untuk mendapat kemenangan, siapa yang boleh mengalahkan kamu? Ya? Tak boleh. Allah bagi pertolongan untuk menang, siapa pun tak. Satu dunia berimpun nak bagi kita kalah. Tak kalah, menang. Begitu juga di sebaliknya. Kalau aku membiarkan kamu, aku tidak memberi pertolongan kepada kamu, siapa pula yang dapat menolong kamu? Sebab tu bila kita dapat kemenangan pun jangan lupa. Nah. Kena ingat kesemua ni berlaku dengan kehendak Allah. Baik. Jadi saya nak sebut yang keduanya ialah pengajaran perang Badar, yang keduanya ialah tentang golongan sedikit ini apabila ditolong, dibantu oleh Allah, mampu mendapat kemenangan. Saya nak baca dulu suratul Anfal. Surah ke-8 ayat 10. Jadi orang tanya saya, Ustaz menang tahniah, alhamdulillah. Ya. Tapi saya jawab, kemenangan ataupun untuk mendapat kemenangan hanya dengan pertolongan Allah. Nak dapat kemenangan kalau Allah tolong memang menangnya. Saya ni macam-macam. Dia kata, Ustaz, tak ada chance lah kita. Kampung ni semua tak mau kat Ustaz. Saya kata, tak mau sudah, bini aku mau kat aku. Kan? Bila keluar keputusan, kampung yang tak mau tu saya menang besar. Pilihan raya yang lepas ada 93 saluran. Semua menang Ustaz Jafri. Kian ni rekod bagi, tebuk sikit apa kok, Parti Islam Malaysia. Sebelum ni Pantai Merdeka kita hanya menang 4,566. Dalam jarak 5 tahun tu pertambahan 10,000 pengundi baru orang muda. Tuan-tuan boleh kata 98% orang muda memang sokong. Nah, tu saya kata dekat depa lah, MB apa. Hampa memang letak calon dengan Mama A aku. Tapi sebenarnya tak. Ayat ke-10 dalam suratul Anfal bunyi macam nak tahu ni dia letih sampai lupa ya. Siapa boleh cek tak boleh Quran. Ayat ke-10 suratul Anfal. Surah ke-8 ayat ke-10. Ya, surah ke-8 ayat 10. 10. Macam mana? Saya dah lupa kat saya, siapa letih. Hampa puasa nampak letih ni? Ya. Dah apa ayat? Ha. Apa? Apa dia? Dia tengah-tengah tu. Ha? Bukan dia. Ayat ke-10. Surah ke-8 ayat ke-10. Wa man nasru illa min indillah. Itu ayat dah, tak payah bicara. Nak test apa ya? Memang aku lupa pun. Wa man nasru illa min indillah. Ingat ayat ni. Dan pertolongan Allah. Untuk mendapat kemenangan ni kita memerlukan pertolongan Allah. Wa man nasru illa min indillah. Dan pertolongan untuk mencapai kemenangan hanya dari sisi Allah. Saya tak percaya. Ya. Saluran tu ada kat 500 pengundi. Saya dapat 460. Dia dapat 40 kan. Pukul 7 malam dah tahu dah Ustaz menang. Kita berhati aku jadi YB dah. Saya jenis kelolo kan. Tapi saya tak rasa apa pun kemenangan tu, saya syukur. Menangis pun tak, apa pun tak. Cuma balik tu kita sembahyang lah. Kan? Cuma ini satu amanah cukup besar.
Ya. Bukan kita nak glamour dengan dinobatkan sebagai wakil rakyat atau sebagainya. Silaplah kalau siapa-siapa masuk politik kemudian aim dia untuk yang tu, salah. Kita akan pasti ditanya. Sebab tu dalam kempen saya, bukan kempen, dalam tour saya di DUN saya banyak tekankan sebab saya akan ditanya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Hadis Bukhari. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya dengan kepimpinan. Saya banyak tekankan lah ni di mana-mana ucapan saya soal wajib kena jaga solat. Esok saya akan ditanya. Memang ramai, tak mau sebut di mana, tapi di DUN macam mereka. Orang tak sembahyang Jumaat ada. Tak sembahyang pun banyak, Ustaz. Kita dah jadi wakil rakyat, kena tekan soal ni. Esok Tuhan tak akan tanya dah. Nah? Atau Tuhan tak tanya. Kalau kita duk cakap dunia semata-mata, kan, bab nelayan, bab ayak, bab pertanian, yang ni awak tak sentuh. Dalam khutbah pun saya selit juga, jangan tinggalkan solat. Sebab saya akan ditanya. Hari ni dah lepas dah. Kawasan ni saya dah habaq dah. Saya dah bagi tahu dah. Sebab itu, kembali pada tadi, kita perlu ingat, kita mendapat kemenangan dengan pertolongan Allah. Jadi, tadi ayat saya baca tadi tu, Pak Tihmat Kuala Nerang yang meninggal dunia, umur 96 tahun, COVID. Saya sempat menziarahi beliau dengan sahabat-sahabat. Di antara amalan yang beliau suruh saya baca, ayat ke-13 tadi, Nasrun minallah wa fathun qarib. Pertolongan Allah dan kemenangan yang hampir. Saya tak tanya langsung, apa kelebihan Tok Guru amal. Saya kalau saya minta Tok Guru bagi, saya tak tanya apa kelebihan. Kita buat. Lepas tu baru kita dapat rasa, oh ini kelebihan dia. Jadi kembali pada tadi, golongannya sedikit, dengan pertolongan Allah boleh mendapat kemenangan. Sebab tu saya baca tadi, wa man nasru illa min indillah. Dan pertolongan untuk mencapai kemenangan hanya dari sisi Allah. Allah tolong, menang. Allah tak tolong, tak menang. Faham? Jadi tentang golongan sedikit ni, kita ambil balik kisah silam dulu. Kisah tentera Talut. Talut berhadapan dengan Jalut. Dalam perjalanan, Talut dah beritahu dah kepada tentera-tentera dia, jangan minum air terlalu banyak kalau takdir bertemu dengan anak sungai ataupun sungai. Maklumlah jalan jauh kau letih kan. Kita pun letih. Tak ada air lah tengah ni. Tak ada lah. Kalau ada pun saya buat lupa, tak apa. Kena kat saya. Mereka pakat minum air lah tuan-tuan dan puan-puan. Dah lupa dah perintah Talut. Akhirnya tinggal tak berapa ramai yang nak meneruskan perjalanan untuk menentang Jalut, seorang pemimpin yang gagah perkasa. Tak ramai. Tapi Allah rakam kisah yang tak ramai ni. Dengan pertolongan Allah, menang. Diulang lagi catatan sejarah dalam Perang Badar. Ayat 249 di pertengahan Al-Baqarah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biiznillah. Dan berapa banyak golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang lebih besar jumlahnya dengan izin Allah. Macam Kedah lah. Kan? Lepas tu masuk dalam WhatsApp, Facebook. Kan? Lepas tu daripada nak 3 kerusi lagi. Nak jadi kerajaan. Kan? Kawan saya juga lah. Uban banyak tu. Nah. Kita kata tak benar dah. Dah lah kita pergi masuk tanding pula. DUN Pantai Merdeka ni di antara DUN yang tak diharap boleh menang. Kan? Tiap-tiap kali mesyuarat, Ustaz Syarif, wajib kena menang. Matilah aku ingatkan sunat. Wajib kena menang. Balik rumah tidur tak boleh nak. Ustaz Jeffrey duk fikir wajib kena gagah kau makan 5 pinggan nasi. Selalu 7. Itu kita kata. Ya.
Betul. Mereka nak ada 3 kerusi kan. Mereka dapat 3 Kami dapat 33. Nah, semua ni berlaku dengan pertolongan Allah. Tak pernah berlaku 93 saluran. Semua menang. Di Pantai Merdeka, tempat lain saya tak tahu. Yang paling banyak majoriti Dr. Hayati Pendah Tokai. 23,919. Saya 23,691. Profesor Haim 23,172. Top 3. Tu saya tanya MB. Kami menang besar ni tak ada hadiah. Saya nombor 2. Dia buat macam, dia buat muka macam kat aku. Puan kan tak tahu, MB Kedah sempoi. Nak jumpa dia Sabtu ni pakat mai. Ustaz kalau tak pergi menang Sabtu, Ustaz tak silah. MB akan ada insyaAllah. Dulu dia tak jadi. Saya kata kat SU dia, set poll dia, sekali ni bagi jadi lah. Orang semua harap sangat ni. 2-3 program dia tak dapat hadir. Jadi kita doa lah. Mudah-mudahan kepimpinan beliau insyaAllah akan terus mendapat keredaan Allah. Perancangan beliau juga insyaAllah. Tambahan ada Profesor Haim ni. Memang saya salute lah. Profesor Haim ni memang hebat lah. Orang dia. Visi dia, wawasan dia. Banyaklah perancangan-perancangan. Kalau Allah tolong, Kedah ni akan jadi the greater Kedah lah. Baik. Jadi itu ayat yang disebut. Dan berapa banyak golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang lebih besar jumlahnya dengan izin Allah. Jadi kita dalam memperjuangkan Islam ni jangan duk bahasa kerdil. Duk takut kat musuh-musuh duk main lah. Kan apa orang panggil apa? Psikologi orang panggil apa? Ada satu orang mengeletih. Perang saraf kan. Nak menakut-nakutkan kita, nak mematahkan semangat. Kan? Saya bila orang main abang, Ustaz, kampung tu semua tak mahu kat Ustaz. Saya kata VIP lah. Loh apa? Saya kata kita ada Allah. Muslimat main kat saya ni. Kan? Yang pada susah hati, aku tak susah hati pun. Sebab apa? Kalah menang ketentuan Allah. Kita kena buat kerja. Saya bagi dalil Quran. Kalah menang adalah ketentuan Allah. Ali Imran 140. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Dan demikianlah kata Allah, kami pergilirkan hari kemenangan itu di antara manusia. Allah bukan nak tanya, Syarif macam mana tak menang? Saya akan jawab, menang aku nak tahu. Dia tak tanya siapa tak menang. Tapi Allah akan tanya, siapa hang tak berjuang? Dalil Quran An-Nisa surah keempat ayat 75. Syukurlah Allah bagi peluang saya. Ada orang kata sampai dalam sidang DUN pun ceramah lagi. Ikut suka aku lah. Aku punya giliran. Dia tiap-tiap orang kena cakap. Saya ambil agama. Sebab depan saya ni berapa ramai DO. Berapa ramai yang di petua majlis. Jabatan ketua jabatan agama. Baru-baru ni saya baca hadis panjang memang tak tengok pun. Tenganga depa Pak Ji. Biar betul ni. Hadun ni, Quran, hadis, Quran, kita bukan bangga. Kita nak berdakwah kepada depa. Nampak banyak perubahan di ODO majak tahniah. Depa ni kan tak boleh sokong secara terbuka. Tapi bila main Ustaz, kami duk tunggu bila pula nak dengar ni. Mana tu depa dapat terima. Saya banyak tekankan soal amanah. Bukan kami lah. Saya tuju kat mereka semua. Jangan khianat. Jangan salah guna kuasa. Kita akan ditanya. Ini ada seorang adun kata, dia ni banyak penggal. Selama duduk sidang DUN, Ustaz seorang lah boleh cakap macam ni. Sebelum ni tak ada orang boleh cakap. Kira aku pun kembang lah kan. Hampa tak bagi pun bila flow aku akan cakap. Peluang kita. Tadi. Kita tak ambil peluang DO duduk. DO belakang saya tu cukup minat. Cukup best lah. Setiausaha kerajaan pun tahniah Ustaz. Jelas. Dia kena macam tu. Tanian bagi lain. Dia ada skop tanian. Kan? Urusan lain bagi apa. Kita nak bercakap Islam. Tapi saya masuk juga lah. Isu-isu semasa yang berkaitan dengan tempat saya tu kena bawa juga. Dalam sidang DUN. Baik. Jadi Allah tak akan tanya siapa kalah.
Tapi Allah akan tanya, siapa tak berjuang? Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah. An-Nisa 75. Apakah yang menyebabkan kamu tidak berjuang di jalan Allah? Kita nak jawab apa agak-agak. Kan? Tak maaflah ustaz-ustaz pendakwah pun ramai bukan ni sangat dengan politik. Ustaz Jafri bagus sebab dia jadi apa? Pacar ke apa? Kan? Tu tahu hang berani tu. Balik kan kita ada tengok kan. Saya bukan tuju siapa-siapa. Tapi kalau tengok dalam grup ni sembang kencang. Tapi dengan perjuangan Islam tak ambil berat. Tak jadi. Tuan nak tanya ni. Hang takut kedudukan hang. Hang selebriti. Allah. Ya dah. Kalau ikut saya tak boleh bercakap. Macam-macam ni orang politik kan ni. Ya, saya sentuh juga. Ini tolong doa. Saya tak tahulah. Tapi telah dipanggil oleh Jabatan Agama Islam Perlis. Kerana berceramah tanpa tauliah. Saya dah pindah bagi keterangan keputusan 7/5. Doa-doa sikit mudah-mudahan tak jadi kes. Kalau keterangan saya tu mereka tak perhati ustaz, jadi kes kena masuk mahkamah syariah. Tapi saya insya-Allah saya tak bimbang. Hujah saya ada belungguk. Hujah dunia, hujah agama, kita nak tengok. Saya duk fikir ni tak mau ambil lawyer tapi bila rojok-rojok pada pucuk pimpinan dia kena ambil. Sebab kita ni rakyat. Kita cakap agama pun orang ganggu. Yang peliknya buat di markah PAS. Kompleks Ibnu Aqil. Mursyidul Am ada. Kan? Syahidan Kasim pun ada. Yang ceramah kami 2 orang. Kan? Inilah akhir zaman. Tapi bagi saya akan teruskan. Kalah menang ketentuan Allah. Yang penting kita lawan dulu. Lawan, tetap lawan. Betul tak? Tu yang jadi PMM, dah ada PMX tu. Jadi pun saya pun lawan, tetap lawan, esok jadi menteri pula dia nanti. Jadi itu tak akan ditanya pasal apa hang tak menang, tapi akan ditanya siapa hang tak berjuang. Tambah hari ni cuba kita tengok senario dalam negara kita ni. Allahu Akbar. Sebulan sekali ada ya orang bukan Islam hina Islam. Sebulan sekali, bila nak berhenti? Hari ni saya sentuh dah dalam sidang DUN baru-baru ni. Saya kata resepi untuk mewujudkan kehidupan yang harmoni sebab ada 4 orang bukan Islam ahli Dewan Undangan Negeri. Ialah saling hormat menghormati. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah Al-An'am ayat 108. Jangan kita mencerca sembahan depa pun jangan cerca kita, baru hidup harmoni. Baru kata tu, buat pula dah. Nak cakap macam mana lagi no? Kena masuk parlimen lah pasal lepas ni. Tu ramai patut ustaz ni mau duduk parlimennya, so duduk DUN. Baru A sikit kan. Sampai begitu biadab. Sebab tu kita buatlah usaha yang boleh. Berdakwah, bagi penjelasan, jangan takut kat mereka. Tu takut apa kat mereka? Sebab dalam negara kita pun ada undang-undang. Kan? Jadi makna, buat kerja saja. Soal kalah menang ketentuan Allah. Tapi yang akan ditanya, kenapa kamu tak berjuang? Sehingga kan ada hadis. Kalau peperangan berlaku lah, kita duduk sengah, man mata walam yaghzu walam yuhaddin nafsahu bihi mata ala syu'batin min nifaq. Kalau belajar kitab Bulughul Maram, hadis Muslim ni dalam bab jihad. Siapa yang meninggal dunia, mati, dia tak pernah berperang dan tidak pernah terlintas dalam hati nak memperjuangkan Islam, nak berperang, mempertahankan Islam, mati dengan membawa balik benih munafik. Lepas tu sidang DUN pertama saya baca hadis Muslim, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Sidang DUN pertama saya diberi, bukan kehormatan lah, diberi amanah suruh bahas usul tergempar Palestin. Syok sangat dapat kat aku bab-bab ni kan. Saya baca hadis tu. Sesiapa yang terbunuh, saya nak buat perbandingan dengan hadis pertama tadi.
Kerana mempertahankan hartanya, mati syahid. Syahid akhirat. Tapi kalau kita berperang untuk Islam kerana Allah, syahid dunia akhirat. Kalau mempertahankan harta pun boleh dapat syahid akhirat. Takkan kalau mempertahankan agama kita tak dapat syahid dunia akhirat. Tapi dia punya syarat pertama ikhlas. Sebab tu kita berjuang. Kalah menang kita serah pada Allah. Bukan kerja kita. Dan akhirnya tentera Islam yang dipimpin oleh Nabi SAW mendapat kemenangan dan gilang gemilang. Yang ketiga, pengajaran perang Badar ialah kepentingan atau pentingnya hijrah. Apa kaitan dengan hijrah, Ustaz? Sebahagian kata 5 orang, sebahagian kata 6 orang. Orang Islam di bumi Mekah yang enggan tidak mau berhijrah ke Madinah. Mereka rela ditindas. Mereka dipaksa dibawa ke medan perang Badar. Mereka terbunuh. Mereka ni orang semayang. Orang Islam yang semayang tapi lawan Islam. Bila mereka meninggal dunia, malaikat tanya satu soalan cepu mas kat mereka. Siapa hampa jadi macam ni ya? Hampa orang Islam lawan Islam. Dalam Quran An-Nisa 97, innal ladzina tawaffahumul malaika zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Tu ayat dia, surah keempat An-Nisa ayat 97. Dengar elok-elok. Dia nak kaitkan dengan hijrah. Mereka rela ditindas, dibawa ke medan perang. Bila mereka mati, dimatikan oleh malaikat. Malaikat pun bertanya, fima kuntum? Macam mana boleh jadi macam ni? No? Mayang bagus. Lawan Islam. Kunna mustad'afina fil ard. Mereka jawab, kami dahulunya adalah golongan yang lemah. Kami ditindas. Kami dipaksa, dibawa ke medan perang. Nak buat macam mana? Malaikat tanya, alam takun ardullahi wasi'ah? Tidakkah bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ni luas? Fatuhajiru fiha. Mengapa kamu tidak ikut serta berhijrah ke Madinah? Kamu bukan ada sebarang uzur syar'i. Tak boleh nak jawab. Allah beritahu faulaika ma'wahum jahannam. Malaikat, mereka ni ada penghuni neraka jahannam. Wasa'as masira, seburuk-buruk tempat yang bakal mereka kembali. Cuba bayangkan tengok. Inilah dalil. Walaupun semayang lawan Islam tak boleh. Macam mana orang Islam semayang lawan Islam? Abdullah bin Ubay lagi hebat semayang belakang Nabi. Dia tak? Dia ahli syurga tak kau? Abdullah bin Ubay ahli syurga ke ahli neraka? Syurga. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala takum ala qabrihi innahum kafaru billah wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. At-Taubah surah ke-9 ayat 84. Dia ahli neraka. Sehingga turun ayat tadi, Allah tak bagi semayang jenazah Abdullah bin Ubay. Banyak versi lah. Setengah kata Nabi dah solat. Turun ayat tu tak solat lah. Ustaz, Nabi dia kenal munafik sama dia. Kita macam mana nak kenal Ustaz? Tak susah. Quran ajar. Quran ajar tak sifat-sifat munafik? 20 ayat pertama. 5 ayat pertama takwa. 2 ayat saja kafir. Sebab tu jenazah kafir ni payah cakap. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Hang bagilah peringatan ke tak bagi peringatan, dia duk kafir itu, dia tak mau beriman. Tapi bila main munafik,
Bermula ayat 8 sampai 20, 13 ayat. Allah cerita ciri-ciri munafik. Kalau Allah tak terang, kita tak tahu Pak Haji. Kalau ada sifat munafik, jadi munafik tak? Nak tanya Pak Haji tu. Kalau seorang ni kerja dia sepanjang hayat mencuri ya. Mencuri ya. Pilah duduk mana pun mencuri. Pak Haji nak panggil dia apa? Kalau dia lalu depan Pak Haji, sayang Pak Haji. Tu dia, Pak Haji tunjuk. Pak Haji nak kata dia tu siapa dah? Pencuri? Dah pensyarah. Kadang-kadang ustaz-ustaz ni pun saya angat juga. Kita tak boleh mengkafirkan orang macam bau-bau ni, Jakim mau keluar teks. Orang yang mengkafirkan orang ni khawarij. Saya jawab dah. Kan? Hampa kemas tak mana? Kita bukan mengkafirkan orang. Ciri-ciri kafir tu kalau ada, jadi kafir lah. Macam tadi, kerja mencuri takkan nak tukar jadi pensyarah. Profesor merah. Profesor kepala bapak lah. Kerja dia mencuri. Mencuri ya. Betul tak? Tapi saya jawab balik pun dengan dalil Quran, dalil hadis. Muka surat. Siapa yang mana pergi depan rojok. Kok daripada yang tangkap itu. Ini masalah dalam negara kita ni. Nah, jenis-jenis ni lah yang banyak merosakkan agama. Jadi kita maknanya dah kita mengaku kita orang Islam yang beriman. Mai kita sama-sama bantu tolong agama Allah. Bukan kita lawan. Bukan kita tentang. Tentang hijrah. Pasal ada la hijrata ba'dal fathi. Tak ada hijrah lagi selepas pembukaan Mekah di Muslim. Dia nak hijrah apa lagi Ustaz? Kena tengok hadis ni banyak tuan-tuan. Hijrah yang dituntut sampai ke hari kiamat dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim. Yang dikatakan hijrah yang dituntut itu adalah al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Yang inilah hijrah. Orang yang berhijrah ialah orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang hijrah. Kalau macam saya hijrah meninggalkan kerja yang haram, pendapatan yang haram. Pasal sebab masa tu belum ada sistem perbankan Islam. Hijrah lah. Termasuklah apa yang Allah larang. Dalam Quran berlambak yang Allah larang. Tinggal ya. Jangan minum arak. Jangan berjudi dan sebagainya. Ada tak lagi larangan Allah? Ada? Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Hud surah ke-11 ayat 113. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang zalim. Nescaya kamu akan disambar api neraka. Jadi kalau kita cenderung juga, memihak juga, bekerja sama juga dengan golongan zalim, mana kita belum berhijrah. Sehingga kan ada ayat usyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah fahduhum ila siratil jahim. Dalam surah As-Saffat, surah ke-37 ayat 22-23. Di akhirat esok tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan malaikat. Apa dia yang diarahkan? Himpunkanlah orang-orang yang zalim dan orang-orang yang sehaluan seperti mereka. Itu dia. Kita duk habaq nah, jangan cenderung pada golongan zalim. Kalau nak berkawan untuk berdakwah boleh. Tapi kalau berdakwah sekian lama pun dia duk macam tu, tak payah, tinggal pergi kat orang lain pula. Ada ayat yang menegur Nabi, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nabi duk fokus dekat pembesar-pembesar musyrikin dengan harapan mereka masuk Islam. Bila Abdullah bin Maktum mai, dia tak layan. Allah tegur, dia ni boleh terima. Dia ni nak main tanya buat Islam. Puak-puak haprak ni mampu tak mau? Boleh berdakwah pada orang zalim. Tapi dah tengok sekian lama pun tak lutnya, tak bayar tinggal. Allah kata kepada malaikat, himpunkanlah orang-orang yang zalim dan orang-orang yang sehaluan seperti mereka. Dan apa yang mereka sembah selain pada Allah. Dan tunjukkanlah kepada mereka jalan menuju ke neraka jahim. Itu kesudahan. Lepas tu kena hijrah.
Waktu bila jadi pemimpin ni kena berani bercakap. Kadang-kadang kita tak berani tegur pemimpin. Itu yang susah juga. Dah pemimpin tak betul kena tegur lah. Jangan jadi pak angguk semua. Kan? Itu cerita. Sebab itu hijrah yang dituntut berdasarkan hadis Imam Bukhari dan Muslim, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Jadi tengoklah larangan-larangan Allah dalam Quran banyak. Kalau tak silap saya berpuluh-puluh ayat Quran. Bukan berpuluh, 150 lebih ayat-ayat tentang larangan. Jadi apabila kita mampu meninggalkan larangan ni, bermakna kita orang berhijrah. Itu di antara pengajaran ketiga tentang hijrah. Yang keempat, Perang Badar mengajar dan mendidik kita. Tidak ada tolak ansur dengan musuh-musuh Islam. Tak ada tolak ansur. Saya tak maulah guna perkataan kita tidak berkompromi. Tinggi dengar. Tolak ansur kan senang kompromi. Compromise. Cakap umti pula. Kan? Tak payahlah. Tak ada tolak ansur dengan penentang agama Islam. Ustaz dia bagi dalil Quran. Saya cakap semua ada dalil Quran. Kan cakap kosong. Kan? Tunggulah insya-Allah. 4 tahun lagi masuk parlimen pula. Tu nak rembah kau pula di parlimen. Kan? Kisah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Al-Jarrah ni salah seorang sahabat Nabi yang hebat. Di dalam perang Badar, beliau berhadapan dengan bapa dia sendiri. Tu dia hebat tu. Dia berhadapan dengan pak dia sendiri. Dan dia tergamak bunuh pak dia dalam perang Badar. Bila dia bunuh pak dia, tuan-tuan dan puan-puan, Allahu Akbar. Berita itu sampai ke pengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyenaraikan nama beliau salah seorang sahabat yang dijanji syurga kerana keimanan yang begitu tinggi. Hebat. Tak ada kerjasama, tak ada tolak ansur dengan penentang agama Islam. Walaupun yang menentang tu bapa sendiri. Baru kita baca ayat Quran Pak Haji. Surah ke-58 Mujadalah. Ayat yang terakhir, ayat ke-22. La tajidu qauman yu'minuna billah wal yaumil akhir yuwadduna man hadallah wa rasulahu walau kanu aba'ahum. Tu ayatnya. Ada lagi lah hujung. Saya nak berhenti kat pak tu. Muhammad, kamu tidak akan dapati orang-orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, tergamak mereka berkasih sayang dengan penentang agama Islam. Orang beriman dia tak akan berkasih sayang dengan penentang agama Islam. Tu maksudnya walaupun yang menentang itu bapa dia sendiri. Abu Ubaidah, tuan-tuan. Jadi dia ni salah seorang yang dijanji oleh Nabi ahli syurga kerana keimanan yang tinggi, tergamak bunuh pak sendiri. Kalau tanya kita agak-agak lah, kita berhadapan dengan pak kita tu Haji, agak-agak tak sampai hati. Lemah iman Pak Haji. Cuba tanya saya, kita serupa. Nak bunuh pak sendiri pijak 2 kali lah tu. Kita no. Itulah keimanan kita ni. Jadi hebatnya dia. 10 yang tersenarai ahli syurga. Cumanya kita nak beritahu, dalam Islam ketika peperangan memuncak, orang kata peak, kan? Tiba-tiba musuh sudi untuk berdamai. Tengok Islam. Makna Islam selamat, sejahtera. Macam Yahudi laknatullah lah, Israel tu. Tak ada perang tu, sunyi sepiran tu. Mereka tak boleh menang walaupun mereka serba canggih. Tapi hampir 30,000 lah. Sama ada mereka syahid dunia akhirat, itu kita serah pada Allah. Kalau kerana mempertahankan harta keluarga pun dapat syahid akhirat. Kalau untuk agama, dunia dan akhirat. Tiba-tiba
Musuh kita mengangkat bendera tak marah perang. Kami nak berdamai. Hak tadi kita marah dengan nak bunuh. Tengok akhlak Islam. Berdamailah dengan mereka. Surah 8, Suratul Anfal ayat 61. Wa in jana'u lisalmi fajnah laha. Dan apabila musuh sudi untuk berdamai, maka berdamailah dengan mereka. Inilah Islam. Tapi kalau musuh khianat, buat perjanjian, kemudian dia khianat perjanjian kita, macam mana? Kita faham balik. Saya baca Al-Quran, Tisat. Lama dah tak baca ayat ni. Dalam surah Suratul Anfal kan, 61, samalah. Suratul Anfal juga ayat 58. Tuan-tuan ingat. Sebab tu saya kata kita ni, agama kita ni memang sempoi lah. Segala permasalahan insya-Allah ada jawapan dia. Kita dah buat perjanjian. Dia panggil ceasefire, gencatan senjata. Tiba-tiba musuh ni dia khianati perjanjian tersebut. Tadi saya baca ayat 61 tu, dia nak berdamai. Maka berdamailah dengan mereka. Dah buat perjanjian apa, dia khianati perjanjian. Cuba dengar Allah ajar apa. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fanbidh ilaihim ala sawa innallaha la yuhibbul khainin. Ayat 58 surah yang sama. Dan jika engkau mengetahui adanya perbuatan khianat dari sesuatu kaum yang mengikat perjanjian setia denganmu, maka campakkanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara terus terang dan adil. Sesungguhnya Allah tidak suka pada orang-orang yang khianat. Inilah jawapannya. Oh, dia apa kata kita ni buat zalim pada puak-puak ni lah. Dulu kan kita kerjasama dengan DAP, sebut bila sikit. Kan? Ni siapa aja? Dulu dia mati-mati dia kata. Nah, hampa orang Islam apa buatlah, kan? Kami tak ada kaitan kami. Bila dah dapat kuasa naik tocang tengok. Kalau 22 bulan dulu depa buat himpunan komunis. Baru-baru ni himpunan gangster pula. Kongsi gelap. Melayu ni dia duduk tak percaya situ lah. Baru ada 40 kerusi. Ya Allah, lindungilah negara kami daripada puak-puak lanatullah ni. Kalau dia pegang parlimen, habis. Percayalah. Dalam 40 kerusi pun dia boleh himpun gangster. Kongsi gelap tu gangster lah kak weh. Jangan duk tak faham lah kata kongsi gelap tu orang jual derian pula. Kan? Dulu komunis. Dia nak bagi apa peruntukan untuk bangsa dia bagi. Tak percaya lagi. Nah. Tapi ada ayat lah. Kalau mereka sudi berdamai, kita berdamai. Kalau mereka tak usik agama kita, perbaiklah dengan mereka. Mumtahanah surah ke-60 ayat 8. Mereka baik yang kita, tak ganggu agama kita, kita wajib kena berbaik. Bahkan wajib berlaku adil. Jadi, pengajaran yang keempat, tidak ada tolak ansur dengan penentang-penentang agama Islam. Walaupun yang menentang itu keluarga kita sendiri, sebagaimana yang berlaku kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Akhir sekali pun kan nak berhenti lagi, sejam lagi. Sampai buka puasa. Aku pun tak larat ni, sepak lah. Puasa macam puasa 3 minggu lah, no? Ada 3 minggu. Orang 10 hari, lambat lagi. Cucu saya tu, nombor 4 tu. Cucu pun ramai kan, dekat Jawa Tanpa. Ngaji memang pandai alhamdulillah lah, nombor 1 saja. Quran pun mahal, Quran ni ikut nak ganti Tok Wan ikut. Umur dia je 2, tapi lah dia dah je 3. Kan? Dia mengaji sekolah Tok Wan dia lah. Jadi siapa nak kata tak boleh? Sekolah aku. Kau suka akulah, cucu aku. Jadi dia pun belajar puasa. Tahun lepas dia puasa demam 3 hari. Tahun ni main-main rumah tu sedih. Tak angah puasa.
Tadi Angah bangun, Angah terlupa minum. Kan? Dia bangun bila tidur kan. Hai, tak apa. Nah, lupa semua tak apa. Semangat dia balik. Lepas tu jangan nak bagi patah semangat budak-budak. Bab puasa ni pun saya tak suka tekan sangat. Semayang kena tekan. Kan? Budak-budak 12 jam orang tua pun melungguk tak puasa berarti tak? Kan? Ni budak-budak. Bila saya kata tu dia nak semangat balik. Ni puasa tak buka. Lupa sungguh kot agaknya. Kan? Baik. Akhir sekali yang kelima. Inilah pengajaran. Ini bukan model saya, model ulama' lah. Saya ambil ni. Cuma ayat Quran tu saya carilah yang bersesuaian dengan poin-poin yang dinyatakan. Hadis-hadis. Asabiyah bukan dari ajaran Islam. Yang asabiyah datang apa? Kita dulu dengar Abbasiyah. Ni asabiyah. Asabiyah kena baca hadis Muslim. Laisa minna man da'a ila asabiyah. Wa laisa minna man qatala asabiyah. Wa laisa minna man mata ala asabiyah. Mal asabiyatu ya Rasulullah. Al asabiyatu an tu'aina qaumaka ala zulmi. Rawahu Muslim. Yang ni. Hadis ni nak terang kat kita ni. Melayu ni duk amai ni fahaman asabiyah. Fahaman kebangsaan, nasionalisme. Kita terjemah dulu makna hadis. Nabi kata, bukan dari kalangan umatku sesiapa yang menyeru kepada asabiyah. Itu dia. Bukan dari kalangan umatku siapa-siapa yang mati. Yang mati. Bukan mati. Yang memperjuangkan asabiyah. Yang ketiga, bukan dari kalangan umatku sesiapa yang mati kerana memperjuangkan asabiyah. Tadi berjuang. Perang, mati. Tapi atas dasar asabiyah. Yang ni dia mati kerana memperjuangkan asabiyah. Bukan umatku. Jadi sahabat tanya, mal asabiyah tu ya Rasulullah. Kalau orang Kedah, dia akan tanya macam ni, Kak. Asabiyah natang apa? No? Orang Kedah sempoi yo, natang apa? Kalau Selangor, benda. Kan? Aku pun lama dah tak pergi Selangor. Orang Selangor semua rindu kat aku apa. Apa dia asabiyah? Al-asabiyatu an tu'aina qaumaka 'ala zulmi. Itu dia. Kamu tolong bangsa kamu di atas dasar kezaliman. Kamu menzalimi bangsa lain kerana nak naikkan bangsa kamu, itu bukan ajaran Islam. Tetapi bangsa laknatullah di Malaysia ni dia tak faham. Depa kata depa dia anak tiri. Yang ni depa kena sedar. Tanah Melayu ni nama pun tanah Melayu. Milik orang Melayu. Kami bagi hampa mai duduk negara kami besar tua dah. Betul tak? Lah depa mai dulu tuan-tuan dan puan-puan, depa kerja angkat tai. Aku tahulah. Dia letak tontik tu penuh tepi jalan. Aku pergi terajang, satu jatuh terbalik. Nakal juga aku pun. Yang India, pergi estate. Dia tak? Tanah kami. Kami bagi hampa menumpang tu besar tu. Kami tak buat zalim. Sampai hampa jadi kaya raya. Ekonomi hampa pegang. Zalim ke kita? Ini dia panggil social contract. Kan? Tengku Abdul Rahman panggil orang Cina, wakil India. Sebab negara mereka sendiri pun tak mau terima dah lepas main sini. Melayu ni bagus sungguh lah. No? Tapi jangan duk jadi hantu pondan. Kena jadi hang jebat. Tak payah hang jebat. Cek dah keturunan dia. Cek sekali lagi keturunan Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab pasal dia tak setuju dengan keputusan Nabi, dia pancung kepala. Surah keempat ayat 65 An-Nisa. Turun ayat tu dikaitkan dengan peristiwa tu. Sahabat tak setuju dengan keputusan Umar. Pergi cari dia boleh sakit. Dia ingat Umar buat keluar para anak belah derian. Rupanya belah kepala dia. Kalau Umar masih hidup, saya tak tahu banyak mana kepala duduk di tepi jalan.
Kita tak buat zalim kat mereka. Ni social contract. Saya tak ingatlah dalam Perlembagaan Persekutuan perkara 151 atau 153. Itu kelebihan kita kepada orang Melayu sebagai tuan tanah. Tanah mereka tak apa. Boleh kerja lah. Cari makan lah. Yang tak boleh macam tadi. Kan? Buat zalim kat mereka. No? Tindah mereka. Tak bagi makan. Tu zalim. Nak penat orang kita. Tak boleh. Sebab tu jangan kita berjuang atas nama nasionalisme, fahaman kebangsaan bukan dari ajaran Islam. Kita berjuang apapun kerana Allah. Kerana Islam wajib berlaku adil pada seluruh umat manusia walaupun bukan Islam. Tak boleh buat zalim. Ittaqu da'watal mazlum walau kana kafiran fa innaha laisa dunaha hijabun. Hadis Muslim. Takutlah kamu, kata Nabi SAW, doa orang yang dizalimi walaupun dia kafir. Itu dia. Karena di antara dia dengan Allah tidak ada hijab, tak ada dinding. Jangan buat zalim. Kemarin saya tak pastilah sebab zaman law ni banyak kaki kencing. Kan? Dia faham tak kaki kencing kau? Bukan pergi toilet. Kencing orang. Mari main-main bagi salam fasih. Assalamualaikum. Cik, India. Orang muda pakai smart. Kami ni keluarga Islam. Kami telah dihalau keluar nak balik ke Kajang, duit minyak tak ada. Kan? Tapi saya ni macam mana pun saya akan bagi. Tak banyak, sikit dah bagi. Kan? Dia pun tunjuk surat. Bapa ada dalam kereta. Kan? Bagilah. Kalau takdir lah kata dia bukan Islam, saya tetap dapat pahala. Al-Baqarah 272. Selama mana saya bagi kerana Allah. Kita ni dengar ceramah deras lah kan, tapi hati tisu je. Bab-bab ni saya tak sampai hati. Tambah dia main teriak lepas aku pun nak teriak sama. Pasal baru ni aku kena kencing lah dia ustaz. Orang perempuan tu dia duk telefon. Ni aku duk tunggu hang ni, hang tak masuk lagi duit dalam akaun aku. Kebetulan saya duduk kat mesin, ambil duit lah. Kelak-kelak, Ji, dia tolong saya, ada teriak-teriak. Empai dah aku. Nah, saya nak hutang kat Haji 100. Dalam hati tak apalah, kena bagi 100. Nasib baik dia minta 100. Kalau dia minta 200, nanya aku. Kan? Orang lain ni, tapi bila balik tu iblis nama lah. Pasal aku kena kencing dah. Banyak jenis tu. Dan dia ambil kesempatan. Tapi kalau kita ikhlas, walaupun terhadap bukan Islam, Al-Baqarah 272, tetap dapat ganjaran pahala. Jadi kita berjuang, bukan kerana kita nak meletakkan Melayu jadi pemimpin. Ada. Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Itu. Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Hadis pertama Al-Baihaqi, hadis kedua muttafaqun alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada apa yang dapat menandingi ketinggian Islam. Yang kedua, sesiapa yang berjuang untuk meninggikan kalimah Allah, ini agama Islam, itulah yang dikatakan berjuang di jalan Allah. Yang tu kalau mati, insya-Allah syahid dunia akhirat. Jangan berjuang atas nama bangsa. Ni semua karut semua ni. Tambahan pula duk main ajak pula. Kita soal politik letak ke tepi. Faham kau? Faham tak ni? Tak faham? Nak faham pun aku tak urai lagi. Nantilah Ustaz. Patut dia tak faham. Politik suku, agama suku tu ajaran Kristian. Kena bagi faham sikit ni. Dalam kitab Injil Matius, mereka pun pakai macam kita agak surah, chapter yang ke-22, verse, ayat 16 hingga 22. Pergi cek tengok. Kita terima pakai fahaman. Fahaman nasionalisme, fahaman sekularisme. Ni sekular lah ni. Ni bukan ajaran Islam. Politik dan agama tak boleh dipisahkan. Nampak? Kena sama. Duk di mana pun cakap politik, cakap agama, bukan penunggang agama. Siapa nak tulis, tulislah. Tu dalam kitab Injil Matius. Sekularisme tu, fahaman sesat dan menyesatkan ni yang boleh merosakkan akidah ni adalah
fahaman yang terkandung dalam kitab Injil Matius chapter 22 verse 16 hingga 22. Rosak akidah. Mana mungkin Islam ni agama yang tak sempurna. Allah buat turun Quran, ajak semua termasuk bab politik. Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyana likulli syai', surah yang ke-16 surah An-Nahl ayat 89. Kami turunkan Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Pergi tanya pakar-pakar Quran, ayat politik, ayat ekonomi, ayat pendidikan, semua ada. Tiba-tiba kita pisahkan politik dengan agama. Allahu Akbar. Rosak. Saya nak sudahi dengan fatwa Dr. Hamka. Dengar elok. Saya nak sebut juzuk ke berapa, surah ke berapa, muka surat ke berapa. Saya nak rujuk kitab tafsir Dr. Hamka Al-Azhar ni yang cover dia warna hijau. Cetakan baru, bukan cetakan lama, cetakan baru. Surah yang ke-6 ayat 159, nama surah Al-An'am. Juzuk yang ke-8, muka surat 151. Tak dan tulis tu. Kan? Surah yang ke-6 ayat 159 Al-An'am, juzuk yang ke-8, muka surat 151, cetakan baru, cover dia warna hijau. Dengar apa fatwa dia. Kalau kita tolak Islam, apabila ada keyakinan, ada ajaran lain yang lebih baik dari Islam untuk mengatur masyarakat, maka kafirlah orangnya walaupun dia masih sembahyang. Itu dia, akidah lingkup. Tu saya belum sebut lagi kak. Kitab Arab, Kitab Tauhid, Syekh Muhammad Abdul Wahab, Wahabi. Aku kitab Wahabi pun aku ada weh. Tapi aku tak Wahabi yang banyak tuduh ke Wahabi. Saya ulang sekali lagi. Apabila ada keyakinan, ada ajaran lain yang lebih baik daripada Islam untuk mengatur masyarakat, maka kafirlah orangnya walaupun dia masih sembahyang. Pergi cari muka surat insya-Allah. Mana soal akidah jangan dipermain-mainkan. Sebab tu tuan-tuan, mula nak berhenti dah. Ilham mai lagi ni nak berhenti dah. Memang ada manusia yang rosak akidah. Tu siapa pula? Suami cari ya tu. Meluat aku. Orang yang nak jadi murtad ni macam ni. Semayang. Lagi terima sekularisme. Innal ladina amanu thumma kafaru. Thumma amanu thumma kafaru. Thumma zdadu kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. An-Nisa 137. Jaga-jaga. Sesungguhnya orang yang beriman kemudian kufur, kemudian beriman semula, kemudian kufur lagi, kemudian Allah tambah kekufuran, dan Allah tidak akan mengampunkan dosa-dosa kekufuran yang telah dilakukannya, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepadanya ke jalan yang lurus. Soal akidah jangan main-main. Semayang bagus, jaga semua, baca Quran, tapi amal fahaman sekularisme, Allah fahaman nasionalisme, sosialisme. Makcik-makcik mana nak faham sekularisme, sosialisme, dia faham selsema. Kemudian apa habis, aku nak berhenti dah, aku tak darat dah. Jadi itulah sekadar untuk tatapan kita bersama 5 pengajaran penting yang dapat kita ambil daripada peristiwa Perang Badar 17 Ramadan 2 Hijrah. Pesanan nasihat untuk diri saya, untuk kita semua, rebutlah peluang yang masih ada, sebab kita tak tahu bila kita akan dijemput kembali bertemu dengan Allah. 20 hari lagi. Doa banyak-banyak, mudah-mudahan kita sihat, diberi taufik, kekuatan untuk kita terus beribadah pada Allah dan ikhlaskan amal ibadah kita. Moga-moga itulah modal kita untuk negeri akhirat. Sekian ribuan kemaafan. Aqulu qawli hadha
wa astaghfirullahal ladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.